billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sehat-sehat, baru lepas solat berjemaah, solat fardu subuh, baru lepas baca Quran, baru lepas baca Yasin tadi. Alhamdulillah, pada hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita dalam topik munakahat berkaitan dengan syafaat anak soleh. Biasanya kita dengar syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, syafaat daripada orang soleh. Tapi hari ini kita nak cerita tentang syafaat anak soleh, Masya Allah. Dan sedang menonton kita ni kebanyakannya anak-anak yang soleh. Dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair, Alhamdulillah, masya-Allah. Dengan cerita malam ni nak pergi umrah saya. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kita doakan moga dipermudahkan segala urusan Ustaz. Ini dia anak soleh, orang kata pergi dengan orang kata dengan mak ayah sekali apa semua kan. Okey, baik Ustaz. Topik kita sangat menarik. Jadi kepada para penonton yang mungkin nak mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda. Baik, anak-anak soleh di rumah sana, dah bangun ke belum? Okey, baik. Jadi kalau dah bangun, jom sama-sama kita dengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Topik kita munakahat syafaat anak soleh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Dai Aiman dan juga kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiga perkara besar ini Dai Aiman kita cuba gabungkan dalam siri diskusi Tanyalah Ustaz pada hari Ahad yang berbahagia ini. Yang pertamanya adalah syafaat itu sendiri apa? Kedua mungkin lebih dekat, lebih faham, lebih jelas, iaitu anak. Dan yang ketiganya, anak yang soleh itu pula bagaimana? Berkaitan tentang syafaat, kalau kita perhatikan, pertama, cirinya adalah dia merupakan mulkillah. Dia adalah merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapakah yang boleh memberikan syafaat, siapakah yang menerima syafaat. Ianya adalah merupakan hak mutlak, kuota itu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat ini ianya diharamkan, tidak dibenarkan, terhalang bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa keadaan sekalipun, orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah, mereka tidak boleh memberi syafaat, mereka juga tidak layak untuk menerima syafaat daripada sesiapa sahaja. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat ini kepada beberapa di kalangan hamba-hambanya, dan ini termasuk semua. Para malaikat boleh memberikan syafaat dengan izin Allah. Begitulah juga para anbiya, mursalin, para rasul kita, dan juga para syuhada, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mengapa? Tujuannya adalah sebagai pertama, takriman lahum. Pemberian syafaat kepada golongan-golongan tertentu ini fungsinya adalah untuk memberikan kemuliaan, penghormatan, menunjukkan tingginya darjat mereka. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan rahmatan liman yushfa'un. Allah nak berikan rahmat, belas kasihan, simpati Allah kepada orang-orang yang nanti Allah izinkan untuk mereka menerima syafaat ini. Beri dan terima syafaat. Syafaat artinya pertolongan ataupun bantuan pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dan subhanallah, yang paling atas, yang paling tinggi adalah syafaatul uzma ataupun syafaah al-kubra, syafaah yang terbesar, merujuk kepada syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kota itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi dalam surah Al-Fajr pada ayat yang ketiga, kita dibekalkan dengan potongan ayat ringkas sahaja, dua kalimah, wasyafa'i wal watri. Asy-syafa'i itulah sama dalam kata akarnya merujuk kepada syafaat ini, dan juga al-watr. Perkataan syafaat ataupun syafa'i ini asal maknanya adalah genap ataupun cukup.
Berbeza dengan watri ataupun witir, solat witir yang kita buat contohnya, maknanya ganjil. Ada pelbagai pandangan mufassirin, pandangan ulama tentang ayat yang ketiga ini merujuk kepada apa. Antaranya menyatakan yang genap ini merujuk kepada manusia itu sendiri. Makhluk, memang sifat manusia ini berpasangan. Diciptakan ada lelaki dan juga wanita. Dan gabungan inilah yang digabungkan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyatakan dan mengaitkannya itu dengan al-watri, kalau manusia itu dia tak boleh seorang-seorang, sifatnya berpasangan. Witir itu, ganjil itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang mengaitkan dengan 10 malam Zulhijjah, Ramadan dan sebagainya. Pendek kata, kalimah syafaat banyak kali diulangkan dalam Al-Quran. Begitulah juga perkataan anak, ada 102 kali diulang di dalam Al-Quranul Karim. Apatah lagi kalimah salih, subhanallah, mudah-mudahan dapat kita cantumkan ketiga-tiganya ini untuk kita melihat dalam konteks bagaimana pertolongan dengan izin Allah. Ada syarat-syaratnya yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan menerusi anak-anak yang soleh, insya-Allah. Okey Ustaz, kita faham syafaat ni pertolongan. Tapi kenapa pentingnya pertolongan ni untuk semua manusia ni, sehingga kan di hari akhirat nanti ada di kalangan mereka ni yang tak dapat masuk syurga tapi meraih simpati syafaat ini Ustaz. Syafaat ini apa pentingnya untuk kita sekalian manusia ni Ustaz? Subhanallah. Kalau kita rujuk dalam Quran surah At-Tur ayat 21, potongan akhirnya itu dinyatakan kullu mri'in bima kasaba rahin. Yang bermaksud setiap seorang ini di hari akhirat nanti, konsep asasnya dia akan hanya bermodalkan amalan sendiri. Dia tidak boleh untuk harapkan aku ada anak saudara aku tu hafiz Quran tau. Aku ni baca Quran sikit-sikit tapi aku ada anak saudara. Anak aku hafiz Quran dan sebagainya. Konsep asasnya kita tidak boleh menyandarkan keputusan akhir diri kita ini dengan amalan orang lain. Lantas syafaat ini, macam saya katakan tadi, maksudnya genap. Dia menggenapkan atau pasangkan seolah-olah macam kita bila berkawan, kita bagi tahu orang lain, jangan usik jangan usik Dayaiman. Dayaiman ni geng aku. Contohnya kan, kita genapkan, kita kumpulkan, kita berikan kekuatan, tetapi itu hanyalah bersandarkan kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu siapa, kita tak tahu banyak mana. Ia adalah merupakan tanda rahmat Allah, dan tidak ada manusia yang nak tunggu sampai last minute, detik terakhir. Tak apalah, aku tawakal lah, adalah nanti orang nak syafaat aku pada hari akhirat. Subhanallah, harap dapat elakkan pandangan yang sedemikian. Kena juga untuk berusaha sendiri. Hatta ibu ayah, walaupun ada anak yang soleh, ataupun anak walaupun ada ibu dan ayahnya yang soleh dan soleha, ianya juga bukan menjadi syarat bahawa dia ahli keluarga yang ada hubungan darah daging, rakan-rakan dan sebagainya juga turut akan mendapat syafaat, kerana semuanya ini di luar daripada pengetahuan kita. Tadi Ustaz sebut anak saudara ada sekolah tahfiz. Ustaz, ni sahabat kita terus ada soalan. Laila Dilarosa ni ada satu soalan yang cukup menarik Ustaz. Bolehkah Ustaz perjelaskan lagi konsep syafaat dalam pandangan Islam, kerana ada segelintir juga yang membuat tanggapan sendiri. Adakah menghantar anak ke sekolah pondok atau tahfiz juga ibu ayah akan mendapat syafaat dari anak tersebut? Tetapi bagaimana pula jika dalam masa yang sama ibu ayah tidak mengubah diri mereka dengan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada yang bertanya dari Aiman. Subhanallah, soalan yang baik. Ibu-ibu dan ayah-ayah, kalau kita perhatikan di luar sana, kalau ditanya, dibuat soal selidik, dijadikan sebagai peserta kajian, responden kita, tak ada siapa yang nak menolak kalau sekiranya diberikan ruang agar anaknya itu menjadi penghafaz Quran. Betul. Itu yang pertama. Kedua, kita kena melihat potensi anak kita. Kalau kita ada lebih daripada seorang anak, maka kita akan nampak norm dia itu. Ada anak, kemampuan, kebolehan, potensinya berbeza antara satu sama lain. Satu fakta yang benar yang kita lihat sendiri berada, sama ada di sekolah-sekolah yang mengamalkan konsep pendidikan secara tahfiz, separa tahfiz dan sebagainya, ataupun mempunyai elemen itu, kita perhatikan pandangan daripada guru-guru, murabbi, pendidik sendiri, rupa-rupanya ada anak-anak yang menghafal ini, menghafaz, bukan merupakan kekanan utamanya.
mak ayah ni paksa juga, kenapa anak saya tak dapat tempat masuk sekolah tahfiz, saya nak juga dia hafaz Quran, jadi hafiz 30 juzuk. Tapi anak tadi ini kebolehannya, kelebihan, kekananannya bukan pada menghafal. Mungkin dia adalah hanya merupakan orang yang bersifat auditory, kuat mendengar tapi tidak menghafal, ataupun dia jadi orang yang sifatnya kinestetik, dia lebih sesuai dengan kerja-kerja tangan, pertukangan ataupun kemahiran-kemahiran yang bersifat lebih kepada psikomotor. Lantas atas arahan itu kalau kita perhatikan, pertama, tidak ada sebarang mana-mana hadis yang sahih yang menyatakan bahawa kalau kita hantar anak kita ke sekolah pondok ataupun tahfiz confirm kita dapat syafaat. Tidak. Anak-anak ini ada ruang untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sebagai pemberi syafaat, tapi syaratnya itu cuma mungkin tidaklah secara spesifik anak ini hafal Quran maka yang lain juga di kalangan ahli saudara maranya itu terselamat, tak payah baca Quran dapat syafaat. Ia bukanlah jaminan yang sedemikian. Nevertheless, mereka yang mempunyai anak-anak yang menghafaz Quran, subhanallah, ganjaran pahala keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala amat terbuka luas. Saya dengar kalau ibu bapa yang hantar anak ke sekolah tahfiz ni akan dapat mahkota kemuliaan, Ustaz. Lepas ni kita cerita, okey? Dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bila kita sebut pasal Al-Quran ni, Ustaz, saya ada terdengar bahawa ibu bapa yang hantar anak pergi sekolah tahfiz ni dan anak-anaknya menghafal Quran ni kan, ibu bapanya turut mendapat peluang untuk masuk ke syurga, mungkin dengan syafaat daripada anak-anak yang menghafal Quran tu, Ustaz. Boleh kongsi sikit, Ustaz? Baik, terima kasih berdai. Soalan yang baik, subhanallah. Apabila kita nyatakan tadi bahawa anak-anak memang ada ruang dan ia adalah sebahagian daripada kumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang syafaat untuk mereka bantu ibu dan ayah, itu ada. Tetapi kalau kita perhatikan tentang yang hafaz Quran ini, ingin saya tarik perhatian terhadap sepotong hadis di mana ada nyatakan dalam riwayat kitab Al-Musnad oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga riwayat At-Tirmizi daripada Asim bin Damrah dan juga daripada Ali bin Abi Talib, menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, man qara'al Quran, sesiapa sahaja yang membaca Al-Quran, wastadhharahu, dan kemudian dia menguasai Al-Quran itu, dia hafaz Quran, jadi hafiz dan sebagainya, fa ahalla halalahu, dia kemudian tidaklah sekadar hafaz saja, apa yang dalam Quran itu sebut hukum halal maka dia menghalalkannya, artinya dia buat, dan juga wa harrama haramahu, apa yang diharamkan Allah larang maka dia pun tidak buat, adkhalahu Allahu bihil jannata, Allah dengan sebab dia menghafaz Quran itu, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Wa syafa'ahu fi 'asharati min ahli baitihi, dan anak tadi dalam hadis ini dinyatakan dia boleh memberi syafaat kepada 10 orang
daripada kalangan ahli keluarganya yang serumah dengannya, adik-beradik dan sebagainya, mak ayah, kulluhum qad wajabat lahun dar. Semuanya itu akan diberikan oleh Allah, ada allocation untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat sendiri daripada apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga para muhaddisin yang lain, hadis ini dianggap sebagai hadis yang gharib kerana dia ada isu dan masalah sedikit. Dia jadi dhaif kerana ada salah satu daripada rawinya itu, rawi sahabinya itu yang dikatakan sebagai mempunyai satu illah di mana dia dianggap sebagai ada khalal, ada kerosakan daripada sudut taraf ataupun thiqah, kekuatan muhaddis ataupun kekuatan rawi itu sendiri, lantas tidaklah menjadikan hadis ini dalam kategori hadis yang sahih, yang jadi hadis yang dhaif dalam kategorinya itu. Namun dalam masa yang sama, kalau kita perhatikan, dia punya pandangan yang lain, sudut sisi tentang kita dengan ahli keluarga. Benar, kalaulah sekiranya mana-mana di kalangan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuota untuk memberi syafaat, maka boleh saja. Sudah tentu orang akan mencari ahli keluarga terlebih dahulu, tetapi tidaklah ada disyaratkan dalam mana-mana hadis sahih berkaitan tentang kemuliaan ataupun jaminan syurga hanya kerana anak tadi menghafaz Quran semata-mata. Ada hadisnya itu, cuma ada isu sikit tentang salah seorang daripada silsilah rawi ataupun periwayat hadis tadi. Untung sangat ya kalau ada anak-anak yang menghafal Quran. Tapi bukan senang Ustaz. Nak jadikan anak ni menghafal Quran, pastinya ibu bapa yang lebih kuat berbanding anak tu kan. Ya, benar. Kalau kita tengok kalau ibu bapa ni semangat dan ibu bapa ni kuat dalam nak menjadikan anak-anaknya tahfiz, syok baru jadi. Ya. Kalau mak ayahnya pun tak kuat, rindu ke anak dan sebagainya, dia payah nak jadi Ustaz. Setuju. Dia kena ada satu ekosistem di mana ada di situ ruang untuk saling bantu-membantu lah. Sistem bantuan, support system. Okey, baik Ustaz. Jadi kita nak teruskan kepada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Adakah untuk mendapat syafaat anak soleh bermula daripada memilih pasangan dan jodoh? Bagaimana persediaan bagi mereka yang masih belum berkahwin dan berusaha untuk mendapatkan syafaat anak soleh pada masa akan datang? Subhanallah, cantik. Terima kasih Dai, soalan yang baik. Yang pertamanya, bila disebutkan tentang pemilihan pasangan dan jodoh, ini adalah merupakan antara yang para ulama silam menyatakan ciri-ciri yang awal untuk mendapatkan dan juga membentuk anak yang soleh. Antaranya tugas ibu bapa masa kecil, tugasnya untuk mendidik. Kemudian apabila dewasa, tanggungjawab ibu dan ayah untuk memilihkan dan menjodohkan anaknya, baik yang lelaki ataupun perempuan. Pilihkan pasangan yang terbaik, yang soleh dan soleha, yang boleh membantu, menambah nilai, memberikan lebih keberkatan di dalam kehidupan anak kandungnya itu sendiri. Ia adalah ciri untuk mendapat anak yang soleh. Dan yang keduanya tadi, soalan tadi tentang daripada yang soleh tadi tu apa tu? Saya dah lupa tadi. Daripada maknanya sebelum nak dapat anak soleh ni Ustaz, adakah perlu mencari pasangan ataupun jodoh yang baik ni Ustaz? Ya, pasangan ataupun jodoh yang baik itu, usaha untuk mendapatkannya adalah merupakan benda yang penting, dan persediaannya macam yang Dai sebut tadi. Dia bermula dengan bukan cari yang mana yang paling handsome ataupun yang mana yang paling cantik. Kita kena lihat cerminan diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri. Benar, memang ada yang menyatakan bahawa kadang-kadang suami macam ni tapi isterinya tu subhanallah hebatnya. Ada yang kata suaminya subhanallah hebat tapi isterinya tu mungkin biasa-biasa. Semuanya itu bermula dengan diri sendiri. Tidak mustahil bagi orang yang soleh untuk mendapat pasangan ataupun orang yang soleha, pasangannya itu adalah merupakan ujian pada dia. Allah menyatakan dalam surah At-Taghabun ayat 14, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kamu, azwajukum, pasangan-pasangan kamu juga dalam ayat yang lain, dia boleh jadi ujian kepada kamu. Jadi persediaan bermula pada diri kita sendiri, barulah kepada yang lain. Pada kawan-kawan kita kat luar tu yang sedang mencari pasangan tu, carilah pasangan yang soleha agar mereka tahu lahir anak yang soleh. Mudah-mudahan saya. Baik, kita ada pemanggil talian. Kita bersama dengan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman Azwan Sufyan dan juga Ustaz Epino Johari. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan soalan. Soalan saya begini Ustaz ya.
seperti kita semua nakkan anak yang soleh dapat memberikan syafaat pada hari akhirat kelak. Soalan saya Ustaz, sekiranya kita ada anak yang meninggal belum balik ataupun kanak-kanak yang belum dikira pahala dan dosa ni Ustaz, apakah ia juga dapat memberikan syafaat sebagaimana kita pun anak-anak kita yang soleh ini Ustaz. Yang kedua saya nak tanya sikit Ustaz ya, apakah cara yang paling baik untuk kita mendidik anak ini supaya menjadi soleh? Apakah ia ini daripada dalam kandungan ataupun daripada kecil sekolah rendah ataupun sekolah menengah? Bagaimanakah pendekatan yang terbaik untuk kita mendapat zuriat yang soleh dan solehah ini? Boleh berikan tips kepada kita hari ini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil yang meninggal dunia Ya, Ustaz. subhanallah. Terima kasih Dai, soalan yang baik daripada Tuan Haji tadi. Yang pertamanya, sebagai menyantuni soalan, dalam satu peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat untuk melihat isi dalam syurga. Dan apabila berada dalam syurga itu, antara yang baginda sallallahu alaihi wasallam lihat ada seorang lelaki yang tinggi tubuh badannya itu, dan dia dikelilingi penuh kelilingnya ini dengan kanak-kanak. Lalu Nabi SAW bertanya pada para malaikat, dan malaikat menerangkan, wa ammar rajulut tawil, lelaki yang kamu nampak tinggi tadi tu duduk tengah-tengah, keliling itu penuh dengan budak-budak kanak-kanak, alladhi fir raudah, yang ada di dalam syurga itu, fa innahu Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam, dia adalah merupakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ammal wildan alladhina haulahu, malaikat kata pada Nabi, ada pun kanak-kanak yang ramai ada keliling dia tu, keliling Nabi Ibrahim AS dalam syurga, fa kullu mauludin, mereka mauludin, ke setiap satu daripada kanak-kanak budak-budak tadi adalah kanak-kanak yang lahir kecil, mata alal fitrah, mereka itu meninggal dunia ketika kecil, ketika lahir kecil, ma'alal fitrah, iaitu belum sampai usia ataupun umur mukallaf. Anak tadi belum baligh, dia belum tahu tentang tanggungjawabnya dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahawa anak-anak yang meninggal dunia, macam yang Tuan Haji tanya tadi itu, pada waktu kecil, dia berada di bawah penjagaan Nabi Ibrahim AS dalam syurga. Anak-anak ini juga, dia akan mengingati ibu dan ayahnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah akan memberikan syafaat, pertolongan kepada ibu dan ayah tadi, menerusi anak tadi. Anak-anak bagi ibu dan ayah yang diuji oleh Allah, anak-anak mereka ini meninggal ketika kecil, baru lahir meninggal 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya, yang belum baligh. Ia adalah merupakan satu ujian yang berat. Tetapi lihat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis riwayat daripada Abu Hasan radhiyallahu an, menyatakan bahawa dia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan, aku ada 2 anak lelaki kecil meninggal dunia ketika kecil. Fama anta muhadditsi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadithin yutayyibu bihi anfusana an mautana. Engkau meriwayatkan hadis-hadis Nabi, wahai Abu Hurairah. Ada tak apa-apa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini tanya, yang boleh memujuk hati kami ni sedih kerana kematian anak-anak yang belum baligh, anak-anak yang kecil? Qala na'am, kata Abu Hurairah, ya ada. Dan kata Abu Hurairah lagi, petikkan daripada apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sigharuhum da'amisul jannah. Anak-anak yang kecil ini, kata Abu Hurairah, mereka adalah merupakan da'amis al-jannah. Da'amis ini adalah merupakan, subhanallah, satu benda-benda ataupun perkara-perkara yang merujuk kepada ahli syurga yang kecil, yang cilik. Yang kecil ni, subhanallah, kalau kita pergi mana-mana pun, kalau naik kapal terbang lain, budak-budak yang umur 24 bulan dan ke bawah yang tak memerlukan kerusi, maka harga tiket mereka sikit saja berbanding dengan yang lain. Jadi banyak kelebihan yang diberikan, dapat mainan lagi. Kita naik flight banyak kali kan, tak dapat mainan kan? Anak-anak kita dapat mainan, pramugara dan pramugari bagi. Kelebihan itu, kata lagi oleh Abu Hurairah, yatalaqqa ahaduhum abah,
mereka jumpa, anak-anak tadi jumpa dengan ayah mereka, au qala abawai, ataupun jumpa dengan mak ayah mereka, fayakhudhu bi thawbihi, dia pegang macam ni Aiman. Anak tu dia pegang hujung lengan ayahnya, hujung lengan emaknya itu, nanti di dalam syurga, diajak untuk masuk ke dalam syurga, dan selagi mana Allah tak izinkan, selagi itu anak tadi pun tak nak masuk. Dan akhirnya Allah izinkan ibu dan ayahnya itu untuk masuk bersama dengan anak-anaknya. Beruntung ya Ustaz kalau macam tu. Itu kelebihan, namun semuanya itu syaratnya adalah melalui ujian yang besar dahulu. Tapi Ustaz sebut tadi apa? Syarat. Ada ke syarat-syarat ibu bapa yang layak dibawa oleh anak-anak tadi tu? Yang mana anaknya meninggal pada waktu usia kecil, tapi bukan itu semata-mata menjadi syarat Ustaz. Benar. Tapi ada ciri-ciri yang tertentu yang perlu kita ada supaya kita dapat menumpang untuk masuk ke dalam syurga bersama dengan anak-anak yang meninggal pada usia kecil tadi. Kita berehat seketika Ustaz. Baik. Para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu kupasan dan jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Syafaat anak soleh. Kita melihat pada keratan akhbar ni yang menyatakan seorang ibu bersama bayi lelakinya yang berusia 6 bulan maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 35 Jalan Gua Musang, Kuala Kerai di sini malam semalam ni. Keratan akhbar Ustaz kita ambil pada 20 Januari. Baru lagi Ustaz, kemarin berlaku kematian, mungkin nak balik raya Cina. Dan kita sempat lagi untuk mengucapkan selamat hari raya Cina kepada sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina di luar sana. Nanti kalau ada special makan-makan tu jangan lupa ajak kita. Okey Ustaz Okey, baik. Jadi Ustaz, kita melihatkan ini satu perkara yang sangat memilukan. Baru kecil Ustaz dah dijemput dan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin dan percaya ibu bapa yang diuji dengan kematian anak pada waktu kecil tadi Ustaz dah sebut dah bahawa mereka ni ada peluang untuk masuk ke dalam syurga. Tapi persoalannya Ustaz, apa ciri-ciri ibu bapa yang perlu ada pada dirinya untuk mereka dapat menumpang syafaat anak-anak istimewa ni Ustaz? Terima kasih kepada yang subhanallah. Sebenarnya yang pertama sekali masuk syurga itu dengan dua. Yang paling atas adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya memang kerana belas simpati kasihan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam Al-Quranul Karim menyatakan gesaan untuk setiap orang dengan tidak bersandarkan kepada kredit orang lain untuk kita mempertingkat dan memperbanyakkan amalan sendiri. Lantas pada ibu bapa, syarat yang pertama sekali adalah ibu bapa itu daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nyatakan awal tadi, ciri asas bagi syafaat ini adalah ianya tidak diberikan kepada orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Kedua, syafaat ini dia adalah merupakan jaizah walaysat wajibah. Syafaat daripada Allah adalah merupakan suatu anugerah ataupun hadiah, tetapi dia bukanlah suatu yang definite wajib semua orang dapat. Antara itu, ibu dan ayah juga mesti untuk membina kepribadian mereka sebagai ibu dan ayah, melaksanakan tanggungjawab sebagai suami ataupun sebagai isteri, dan kemudian syafaat daripada anak tadi sebenarnya memudah cara. Ada orang dapat kejayaan di dunia ini dengan segala kesusahan. Perniagaan dan sebagainya, terjatuh 10 kali, naik 2 kali, jatuh lagi 5 kali, naik sekali dan sebagainya. Ada orang Allah lorongkan kepada dia kemudahan, dia tidak perlu bersusah payah sangat berbanding dengan orang lain. Maka begitulah konsep ibu dan ayah yang mempunyai anak-anak tadi, anak kecil, Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang, diuji oleh Allah. Allah tarik awal-awal sebelum anak tadi baligh ataupun mukallaf, maka peluang untuk ibu dan ayah itu untuk ditarik
masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, tetapi dia mestilah juga bersandarkan kepada CGPA-nya itu kena cukup jugalah. Kreditnya itu kena ada daripada sudut amalan, tidak hanya boleh bersandarkan kepada anak tadi dan kota yang Allah bagikan pada anaknya tadi semata-mata. Macam kita nak ambil pergi kerja lah Ustaz. Kita nak pergi interview ataupun kita nak minta kerja baru, kena supporting dokumen tu kena kuat Ustaz. Kalau kata dokumennya pun tak lengkap dan sebagainya, tiba-tiba betul tu Rai. Artinya sebelum itu juga dokumen kena ada. Apabila orang itu dipanggil masuk dalam temuduga, maknanya dia dah ada cukup syarat, tapi belum tentu lagi dia diterima ataupun dapat daripada sudut kerja ataupun pos yang dibekalkan tu. Layak untuk masuk temuduga, belum cukup layak ataupun belum tentu dapat jawatan tersebut. Itu dia kan. Maknanya pentingnya dalam kita bersiap siaga dengan sebarang ataupun dengan amalan-amalan yang kita ada, dibantu oleh syafaat daripada anak kita tadi Ustaz. Baik Ustaz, sahabat kita ataupun kawan kita ni di Facebook bersama dengan Mentari Senja. Soalannya, bagaimana peluang syafaat bagi mereka yang tak mempunyai anak daripada darah daging mereka sendiri? Adakah anak angkat ataupun anak tiri dapat membawa syafaat kepadanya? Silakan Ustaz. Terima kasih Rai. Subhanallah. Ini nak jawab sekarang ke nak jawab tunggu senja nanti? Tunggu senja sekarang. Sekarang. Terima kasih pada yang bertanya, soalan yang baik. Bagi mereka yang tidak memiliki anak sendiri daripada darah daging, dia ada anak angkat, anak susu ataupun anak tiri dan sebagainya. Kalau kita perhatikan hadis sahih berkaitan ini secara ringkas, Nabi nyatakan ada 3 perkara yang walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, amalan, akaun pahalanya itu masih tetap boleh berjalan dan memberi ruang membantu dia nanti di alam barzah di hari akhirat. Yang ketiganya Nabi sebut au waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Subhanallah, dalam hadis ini disebutkan perkataan walad dalam bentuk nakirah, bukan dalam bentuk ma'rifah. Dia tidak ada alif lam di hadapan. Jadi artinya dia boleh sama ada anak kandung, sama ada yang sulung, atau nombor 2, atau nombor 10. Ataupun ia juga boleh membawa maksud mana-mana anak yang dia jaga, yang dia pelihara. Sesiapa sahaja, bukan semestinya anak dia, tapi adalah merupakan orang yang dia jaga, dia pelihara, berada di bawah tanggungjawab dia, maka kenalah dengan konsep syafaat itu sendiri. Dia tidak hanya pada ahli keluarga sahaja. Yang dapat syafaat itu dia boleh dengan izin Allah untuk berikan kepada sesiapa sahaja yang dia mahu dan Allah setuju, Allah izinkan. Jadi termasuklah pada anak yang bukan anak kandung sendiri. Tambah pula yang dipelihara ataupun dijaga itu adalah anak yatim Ustaz. Lagi-lagilah orang kata Allah berikan kemuliaan kepada. Benar, sangat benar. Anak-anak yang memerlukan bantuan, anak yatim, subhanallah, ianya itu ruang dan akses itu cukup besar. Kita ada pemanggil talian Ustaz. Kita nak raikan sahabat kita ni. Itu dia Mamu Hanifah. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dahin dan ustaz dan kru-kru semua mahu doa biarlah selamat daripada dunia sampai akhirat. InsyaAllah Tuhan beri rahmat pada kita semua. InsyaAllah. Silakan Mamu. Soalan Mamu, 2 orang ada hati. Cucu Mamu 2 orang ada hati. Hati tu Mamu harap benda ni boleh terpaik pada Mamu. Tapi adakah Mamu tak buat semayang ibadat semua? Mamu tak buat, Mamu nak harap cucu Mamu saja yang kata nak jadi masuk surga kat Mamu. Terpaik kepada Allah yang masuk surga kita. Tapi adakah Mamu nak harap dan itu? Lagi satu soalan pula. Adakah Mamu nikah dengan artisnya perempuan, tapi adakah Mamu tak ada semayang? Mamu nak harap dengan perempuan Mamu boleh masuk ke surga kat Mamu. Yang tu soalan Mamu, dia mintalah Haji Cicina, Haji minta pada Tuhan, biarlah siapa-siapa, biarlah sihat dan tubuh badan semua kita doa dah. Mamu pun nak masuk syurga. Teringin nak masuk syurga, tapi ada kan Mamu je ni nak boleh dapat masuk syurga. Itulah Mamu doa lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia cucu Mamu ni 2 orang tahfiz Ustaz.
Subhanallah. Yang pertama, terima kasih kepada Mamu, soalan yang baik. Memang benar, Allahumma amin. Semoga kita semua digolongkan dan jadi ahli syurga insya-Allah. Saya menyantuni pertanyaan daripada Mamu ini dengan mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, rujuk dalam surah Maryam, lihat dalam ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Yang bermaksud tidak ada orang yang boleh mendapat ataupun memiliki syafaat itu melainkan orang-orang yang daripada awal lagi mereka telah ada kontrak perjanjian setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya Mamu dan juga kita yang lain sebagai ayah, kita sebagai atuk, kita sebagai nenek, tok wan dan sebagainya, anak kita, cucu kita alhamdulillah orang yang hebat. Hafiz Quran mungkin, seorang anak yang soleh, cucu yang soleh, tetapi kita sendiri ini ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena lunaskan terlebih dahulu, anak dan cucu tadi akan memudah cara. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha pada ayat yang ke-109, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Yang bermaksud pada hari itu, hari akhirat, tak ada guna syafaat. Kita duk harap-harap syafaat itu tidak ada nilai kecuali syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi orang-orang yang Allah bagi izin pertama, dan yang kedua Allah redha dengan perkataan-perkataannya. Lantas kita sebagai atuk, sebagai ayah, kita juga kena jaga perkataan-perkataan kita dengan anak, dengan orang lain dan sebagainya untuk menjadikan kita ini layak dipertimbangkan mendapat syafaat daripada mana-mana anak, cucu ataupun kita punya descendant. Wallahu a'lam. Dua perkara yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, yang penting kontrak kita dengan Allah, dan juga kata-kata kita yang diredai Allah. Macam mana rupanya itu kan? Kita nak dengar dengan lebih jelas, lebih teliti. Selepas ini para penonton jangan berganjak, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, para penonton sekalian, terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Topik perbincangan kita syafaat anak soleh. Ustaz, kita pernah digemparkan satu ketika dulu, tahun 2020, ketika mana pertandingan tilawah peringkat wilayah persekutuan, yang mana ada 4 adik-beradik ini merangkul juara, yang mana kalau kita dapat lihat dalam akhbar ni, 4 adik-beradik berusia 16 hingga 25 tahun masing-masing meraih kemenangan bagi kategori 1 hingga 20 juzuk dan 1 hingga 30 juzuk pada majlis tilawah dan menghafal Al-Quran peringkat wilayah persekutuan tahun 144 Hijrah 2020 Masihi, yang mana kalau kita dapat sebut namanya adalah Muhammad Hafiz, Ahmad Syahid, Nur Hafizah dan Radiyah, yang mana kita lihat bahawa adik-beradik ni orang kata sapu habis Ustaz, dan sejuk perut mak kan. Itu dia yang kita lihat pada hari ini. Benar. Topik perbincangan kita syafaat anak soleh. Tapi Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang cirinya adalah kontrak kita dengan Allah SWT. Mungkin Ustaz boleh perinci sikit tentang kontrak tadi Ustaz? Ya. Yang pertama sekali, bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ahda, janji dengan Allah Subhanahu wa taala itu, dan ada lagi beberapa ayat Quran lain yang menyatakan tentang perkataan qaulul haq, yang dimaksudkan melihat kepada dapatan daripada para mufassirin, dia merujuk kepada kalimah la ilaha illallah.
ataupun lafaz dua kalimah syahadah difahami dan juga dituturkan, maka inilah merupakan janji kita dan juga merupakan perkataan yang terbaik yang boleh diungkapkan oleh manusia. Lantaran itu, bagi sesiapa sahaja di kalangan orang hamba Allah yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengucap dua kalimah syahadah ataupun kehidupannya itu dia bawa dua kalimah syahadah itu, subhanallah, peluangnya itu untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Peluang itu ada dan ianya diikuti, disusuli, ditambah baik dan juga disokong dengan amalan-amalannya itu sendiri. Dan dalam masa yang sama pula, bila ada syafaat bantuan daripada sama ada anak sendiri ataupun ahli keluarga, hatta anak yang dia tak sempat sembang dengannya, artinya anak-anak yang lahir ataupun masa kecil itu telah meninggal dunia, subhanallah, semuanya ini adalah merupakan antara syarat dan sebab untuk seseorang itu meraih syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kita dah sebut dah tentang anak yang hafiz Quran. Kita dah sebut dah yang anak yang meninggal pada waktu kecil. Tapi ni sahabat kita ni ada satu lagi lebih menarik, Ustaz. Iaitu bersama dengan Ruby Abu Bakar. Soalannya, bagaimanakah pula bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak syurga? Apakah boleh mendapat syafaat anak soleh? Contoh macam anak syurga, saya peminat setia tanya Ustaz. Masya-Allah. Bila Ustaz mengangkat tangan untuk berdoa, dia pun angkat tangan. Apakah doanya akan diangkat oleh Allah SWT serta para malaikat? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada dai. Subhanallah, soalan yang baik. Yang pertama, secara ringkas, konsep anak dalam Al-Quran bagaimana? Rujuk dalam surah Asy-Syura pada ayat yang ke-49 dan ke-50. Allah nyatakan secara ringkas ada 4 jenis kategori hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Yang pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut yahabu liman yasha'u inatha, ada orang yang anak-anaknya itu perempuan sahaja, buatlah macam mana pun, anaknya perempuan saja. Yang kedua, wa yahabu liman yasha'u dzukur, ada orang yang anak-anaknya itu lelaki semuanya, tak ada anak perempuan seorang pun tidak. Pertama lelaki, kedua lelaki, sampai kelima pun lelaki. Yang ketiga, au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, ataupun Allah gabungkan berpasang, dan inilah contoh paling banyak pun di mana orang ada anak lelaki dan juga ada anak perempuan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut au yaj'al liman yasha'u aqima, Allah jadikan yang dah kahwin lama contohnya sampai ke sudah dia tidak dikurniakan dengan cahaya mata. Pertama. Kedua, konsep anak dalam Al-Quran pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taghabun, auladukum fitnah, anak-anak kamu ini dia ujian. Bukan fitnah dengan maksud yang kita faham, tapi anak-anak ujian. Dan salah satu daripada ujian yang Allah bagi kepada orang-orang dan keluarga maaf saya, ibu dan ayah yang terpilih adalah dikurniakan dengan anak-anak syurga, anak-anak yang mempunyai berkeperluan khas, yang lain yang mungkin kurang upaya berbanding dengan yang lain. Tidak ada sebarang hadis ataupun ayat Quran yang menyatakan khusus bagi orang yang memiliki anak-anak yang OKU contohnya, maka dia jaga, maka anak ini akan berikan syafaat kepadanya di syurga. Namun mengambil dapatan daripada hadis yang kita bacakan awal tadi berkaitan tentang yang masuk dalam syurga itu, yang dikelilingi berada dalam raudhah itu adalah anak-anak yang belum mencapai usia mukallaf. Mukallaf ini artinya sampai usia berapa sekalipun, dia dengan kemampuan yang Allah bagi itu, dia tidak dapat mengetahui dan memahami tanggungjawab dia. Dan ini termasuklah juga anak-anak yang berkeperluan khas ini, ataupun anak-anak istimewa yang tidak sampai ke peringkat itu usia mereka. Lantas menjaga mereka, memelihara mereka, cukupan pakai dan juga makan, tempat tinggal, kasih sayang, pendidikan dan sebagainya, nilainya itu cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak tadi, subhanallah, tidaklah secara definite ataupun tidaklah secara jelas dinyatakan dalam Quran ataupun hadis, tetapi ianya juga berpotensi untuk memberikan syafaat kepada ibu dan ayahnya yang soleh dan juga yang solehah. Hanya peluang ke syurga itu adalah disebabkan sabarnya menjaga anak tadi, Ustaz. Ujian tadi itu yang besar. Ya, kita ada pemanggil talian bersama dengan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, silakan tuan. Soalan saya pagi ini tanya Ustaz, ada dua soalan ringkas. Yang pertama, adakah keturunan boleh menjadi penyebab bagi mendapat syafaat anak soleh? Sebab kata orang, ilmu keturunan baik, maka baiklah jadinya. Yang kedua, dapat Ustaz jelaskan secara ringkas
bantuan dan syafaat anak soleh yang akan diterima oleh pencipta Al-Quran di mahkamah Allah kelak. Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Tuan Ismail Ahmad Isa. Dia kata bergantung pada keturunan tu juga Ustaz. Kalau keturunan tu baik-baik nanti senang dapat anak soleh. Gitu ke Ustaz? Terima kasih kepada Da'i, terima kasih kepada Tuan yang bertanya. Dua tadi kata kuncinya. Yang pertama tentang syafaat berasaskan keturunan, dan yang keduanya Al-Quran itu nanti bagaimana di hari akhirat. Yang pertamanya adalah keturunan bukan merupakan jaminan syafaat itu diberikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan syafaat selain daripada para nabi, rasul, para syuhada. Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, pada orang-orang yang jujur. Hatta subhanallah kepada mereka yang berkawan dengan orang-orang yang baik yang soleh. Kita dengan kawan kita ni, kita boleh tarik kawan kita. Kalau kita diberikan syafaat, kawan kita dapat syafaat oleh Allah, dia boleh tarik kita untuk cari kita, minta agar Allah masukkan ke dalam syurga. Pernah dalam satu hadis yang panjang di mana sekumpulan sahabat dia cari-cari syurga, dia tak jumpa kawan dia, tak jumpa sahabat dia. Subhanallah, di dunia ini rapat, baik dan sebagainya, ini langsung tidak ada kena dengan keturunan, hanya rakan-rakan, kawan-kawan dan sebagainya. Maka mereka minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka kata hum yasumun, mereka ya Allah di dunia dulu mereka berpuasa dengan kami, wa yusallun, mereka solat dengan kami, wa yahujjun, mereka pergi ke tanah suci dengan kami ya Allah. Maka mohon masukkan ke mereka ini, ahli syurga minta agar sahabatnya itu yang tak nampak di syurga masuk. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga ada yang Allah izinkan untuk ditarik masuk. Lantaran itu syafaat dia tidak ada kaitan ataupun secara orang kata perkiraan, percaturan yang pasti, semuanya hanya berkaitan tentang ahli keluarga. Namun ahli keluarga, hubungan darah daging, alaqah ijbariyah, dia memang ada di sini dan juga di sini. Maka kebiasaannya bila kita menerima satu kebaikan, antara yang paling dekat namanya pada diri kita nak sebut, nak ingat adalah ahli keluarga. Jadi itulah fungsinya. Kedua, tentang Quran tadi, benar dalam sepotong hadis sahih baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan innas siyama wal qur'ana yushafi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga membaca Quran itu sendiri, dua-dua ini dia boleh jadi pemberi syafaat kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa dan orang yang menyantuni Quran banyak di dunia ini, untuk mereka mendapat syafaat di hari akhirat nanti, menerusi masa yang diperuntukkan untuk Al-Quran dan juga untuk puasa. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita Nur Dahlia Biru ni dia nak tanya pasal anak soleh ni pula kan. Apakah ciri-ciri anak soleh yang dapat memberikan syafaat buat ibu dan ayahnya? Adakah semestinya ia seorang al-hafiz? Yang kedua, bagaimanakah pendidikan dan pembentukan daripada ibu bapa untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi anak yang soleh? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i, soalan yang baik. Subhanallah, terima kasih kepada yang bertanya. Tidaklah semestinya untuk menjadi seorang anak yang hafiz untuk menjadikan ibu dan ayahnya itu mendapat syurga ataupun mendapat syafaat. Antara ciri-ciri anak yang soleh adalah ianya itu boleh menenangkan, membahagiakan, memberikan kegembiraan. Atas tiga-tiga ini, dia punya payung paling besar adalah mendapat keredaan ibu dan ayahnya. Redha ini sesuatu yang tidak dapat diekspresi dengan perkataan. Kerana redha ini adalah ketenangan hati yang tidak dipaksa, tanpa ada sebarang faktor pemboleh ubah dia. Dia tidak ada faktor penggalak atau faktor pendesak. Hati kita jadi tenang, hati kita rasa macam okey. Itu yang dinamakan sebagai redha, dan inilah ciri-ciri yang anak kena ada. Membahagikan ibu dan ayah. Kalau dia merupakan seorang jurutera atau dia town planner, ataupun dia magistrate, atau dia ahli muzik, atau dia sesiapa sahaja di dunia ini, dia boleh membahagikan ibu dan ayahnya sambil dia melaksanakan perintah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah merupakan anak yang soleh. Apa makna soleh? Baik. Segala perkara yang baik ini Nabi pesan dalam hadis sahih, ada dalam kitab Riyadhus Salihin susunan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bila ditanya pada Nabi, seorang lelaki tanya pada Nabi, ma huwal bir, apakah dia kebaikan? Nabi kata kebaikan dan pahala adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa-apa peribadi
perilaku, tingkah laku, PL dan sebagainya yang baik, itulah ciri merupakan anak yang soleh dan taklah semestinya seorang yang hafiz, panjang baca Quran, hafal Quran dan sebagainya. Kedua, pendidikan dan pembentukan daripada ibu-ibu dan ayah. Yang pertamanya adalah kalau kita perhatikan paling atas, dia mesti at-tarbiyah bil qudwah. Tak boleh tidak, mak dan ayah tak boleh lepaskan daripada tanggungjawab ini. Kita didik anak dengan cara, kadang tak payah bercakap pun, kita tunjukkan yang kita adalah role model. Kita contoh terbaik masa makan, kita contoh terbaik masa untuk beriadah, contoh terbaik ketika bersembang dengan orang. Itu cara kita didik anak kita. Yang kedua, jangan lupa ibu dan ayah, tarbiyah bil mau'izah. Tarbiyah dengan cara memberikan peringatan. Sikit saja ringkas beza antara peringatan, mau'izah, dengan tazkirah. Orang biasa guna perkataan tazkirah yang juga membawa makna peringatan. Bila sebut mau'izah ini dari sudut bahasa Arab, wa'adha, dia lebih kepada at-tazkir bi'awaqibillah, mengingatkan manusia dengan hukuman-hukuman, balasan-balasan ataupun bentuk azab seksa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang melakukan kemungkaran. Tazkirah boleh umum, cerita pasal apa saja, tapi mau'izah ni lebih kepada untuk anak tadi, mak ayah bentuk minda dia agar dia nampak buat ini, apa kesan dia, doing this, what will be the consequences dan sebagainya. Itulah dia, ibu bapa sebagai cerminan kepada diri peribadi anak-anak itu sendiri. Kita bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Johari dan Dai Aiman. Masya Allah, silakan Tuan Haji. Masalahnya gini Tuan Haji, saya akan mudah-mudahan apa Ustaz dan Dai sehat lagi biasa. Amin. Persoalannya gini Ustaz dan Dai, kita ni biasanya lah anak yang telah kematian ibu bapa lah kan. Lepas itulah kita kejelaskan yang pertama Fatihah lah. Jadi saya nak minta Ustaz jelaskan, adakah yang kita hadiahkan tu sampai ke atau macam mana kan? Ada yang kata tak sampai, ada yang kata sampai. Lagi satu, kalau kita nak hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, adakah perlu kita sebut namanya ataupun untuk ahli kubur sahaja? Sebab apa? Kalau sebut nama itu khas, kalau ahli kubur umum. Itu tadi soalannya Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Dai, terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Subhanallah. Yang pertamanya berkaitan tentang apa yang dilakukan oleh anak sampai ke tidak. Memang pandangan itu variasi. Namun saya ingin petik sepotong hadis sahih. Seorang lelaki jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan bahawa inna ummi uftulitat nafsuha, ibuku ya Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan yang terkejut. Artinya tak sempat nak kata apa-apa, tak sempat nak beri wasiat apa-apa, tak ada nak pesan, tidak ada sebarang persediaan. Kemudian dia menyatakan wa inni dhanantu law takallamat tasaddaqat. Kalaulah sekiranya aku setakat yang aku kenal ibuku ini, memang sifat ibuku, akhlak ibuku, dia suka bersedekah. Kalau ada benda yang dia nak nasihat pada aku dan pesan, mestilah dia berpesan untuk dia bersedekah. Aku bersedekah. Lalu kata lelaki tadi, fahalli ajrun, aku dapat pahala tak? Lau tasaddaqtu anha, kalau aku sekiranya bersedekah bagi pihaknya, sebut nama dia ataupun niatkan yang ini hadiahnya untuk ibu, untuk ayah dan sebagainya, maka Nabi SAW menyatakan na'am, ya. Di sini merujuk kepada pandangan, dan saya cenderung pada pandangan ini yang menyatakan bahawa dia ada alaqah, dia ada hubungan di antara orang-orang yang telah pun Allah Subhanahu wa taala jemput dengan mereka yang masih lagi meneruskan misi kehidupan di dunia ini. Apatah lagi dia adalah hubungan antara anak dengan ibu dan ayah. Kita sampaikan itu, yang kita hadiahkan itu dengan cara yang betul, maka insya-Allah ianya sampai. Tapi nak sebut nama tak Ustaz? Sebut nama ataupun tidak, doa ini dia boleh dua-dua. Sama ada secara umum, sebut semua kepada semua penduduk kampung, tualang 3 contoh, ataupun kepada semua ahli keluarga, ataupun kita nak spesifik sebut nama, dua-dua harus, tidak ada masalah. Itu dia. Dalam kita nak melakukan satu amalan Ustaz, kita ingat kepada orang yang kita sayang, terutama ibu dan ayah kita, dan mungkin kepada anak-anak kita kan, kita teringat kepada mereka, kita doakan kebaikan kepada orang yang tersayang. Baik, kita dah tamat dari 3 Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kita ada sambungan lagi 30 minit di TV9.
kepribadian. Macam mana kita nak bentuk anak-anak, kepribadian anak-anak menjadi anak yang soleh supaya menjadi bekal untuk kita di hari akhirat kelak. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Soleh mentaati ibu ayah, tidak membantah, malah mentaatinya. Anak soleh mentaati dan juga sentiasa mendoakan kedua ibu bapa. Alhamdulillah, terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini bersama dengan saya, Da'i Aiman dan juga Ustaz Fino Johari. Ustaz, kita bincangkan tentang bagaimana syafaat anak soleh. Pastinya ibu ayah mengidamkan ataupun mengimpikan anak yang soleh, tapi tak semudah itu. Dan mungkin rezeki dapat anak yang soleh, dan boleh jadi Allah uji dengan anak yang mungkin jauh daripada apa yang telah diberi pendidikan. Baik Ustaz, cumanya kita nak ajukan satu soalan ni, sahabat kita Hajah Nur Azizan, Hajah Zan. Okey, cita-cita saya nakkan anak penghafal Al-Quran tapi tak tercapai. Mereka memilih bidang yang mereka suka. Didikan agama saya telah terapkan dengan sempurna, tapi bila mereka belajar tinggi dan berkawan, sikap dan perangai terikut kawan-kawan. Kita cakap atau nasihat, semua tak mau dengar. Apakah nasihat Ustaz bila berlaku situasi begini, Ustaz? Terima kasih Da'i. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan yang baik, subhanallah. Pada Puan Hajah, jangan dirisaukan, tidak perlulah untuk kita bersedih sekiranya sememangnya anak kita ini bidangnya itu bukan bidang yang kita nak. Zaman sekarang lagi pula, subhanallah, anak-anak mungkin lebih mempunyai akses ruang, pilihan-pilihan yang berbeza dengan zaman kita ketika mana kita mula-mula mungkin belajar ataupun mencari kerja dan sebagainya. Jadi itu bukanlah bermakna anak tadi kurang. Namun kalau sekiranya ada pengaruh daripada kawan-kawan, rakan-rakan dan sebagainya, ibu dan ayah ini jangan hanya semata-mata menasihati pada anaknya sahaja. Kalau ada ruang memang dia kenal, biar dia nasihatkan dengan kawan-kawannya sekali. Kawan-kawan kepada anak-anak tadi. Anak-anak ini, subhanallah, anta ma'aman ahbabta. Bila Nabi menjawab pertanyaan seorang sahabat Nabi, di akhirat nanti bagaimana aku akan bersama dengan siapa? Nabi bagi tahu satu saja, kamu akan berada nanti bersama orang yang kamu sayang, orang yang kamu rapat, orang yang kamu banyak habiskan masa di dunia. Lantaran itu perlu untuk kita bagi tahu pada anak-anak bahawa pentingnya untuk masa akan datang. Kalaupun tidak di hari akhirat, untuk 10 tahun akan datang, bila dia dah berfamily dan berkeluarga, 20 tahun lagi akan datang, orang yang banyak ruang masa bersama dengan dia, khususnya kawan-kawan ini, ialah yang akan membentuk jalannya itu pergi ke mana. Kita biasa mendengar orang menyatakan bahawa anak saya okey, anak saya baik, tapi kerana pengaruh kawan-kawan ini yang menjadikan anak saya terikut-ikut dan sebagainya. Benda ini boleh diusahakan agar ianya itu mendapat kesefahaman antara anak dengan ibu bapa. Yang pertamanya adalah kita faham fungsi anak, lagi-lagilah dia ni muda, dia memang suka kepada buddies, dia nak berkawan, dia nak berkongsi dengan orang yang dia rasa tidak akan menilai dia sama ada yang dia buat itu baik ataupun sebaliknya. Lantaran itu, ibu dan ayah perlu untuk memberikannya alternatif. Masa kecil, anak ni ambil suka barang mainan dekat rumah orang, alternatifnya ibu dan ayah kita belikan yang similar, lebih kurang atau yang sama, agar anak tadi tidak ambil barang orang lain. Begitulah bila dia meningkat dewasa, remaja, belia dan sebagainya dengan kawan, maka ibu dan ayah kena bantu anak tadi agar dia juga mempunyai option, ada rakan-rakan lain, kawan-kawan lain yang kita boleh kenalkan, yang boleh memberikan kepada dia satu ruang, suasana, persekitaran yang baru. Bawa sekali ke tempat-tempat yang baik, ke rumah Allah dan sebagainya, agar anak tadi tidak hanya melihat dunianya hanya kawan-kawan tadilah.
dunianya itu luas lagi dengan orang-orang yang lain dan persekitaran yang lain, insya-Allah. Itu dia, sonok kita dengar kan. Ni siapa punya mainan ni? Tadi bawa balik mainan. Okey, baik, Ustaz, kita Pengalaman memanggil sendiri tu. pengalaman sendiri tu. Siapa? Kita bersama dengan Siti Rohani di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seorang anak yang telah meninggal tapi dia belum dia dah akil balik tapi dia belum buat amal ibadah lagi lah, tengah nakal, tengah merompit sana sini lah. Dia meninggal. Tapi ibu ayah ni orang yang baik-baik, orang yang rajin buat amal ibadah, orang yang soleh. Jadi ibu ayah tu mendoakan anaknya supaya diampuni dosanya, supaya kenakalan dia tu diampunkan oleh Allah. Jadi apakah doa ibu ayahnya tu makbul, Ustaz? Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana ni, Ustaz? Baik. Boleh ke? Terima kasih pada Da'i, terima kasih pada Puan, soalan yang baik, subhanallah. Saya ada nyatakan tadi tentang ada sedikit keistimewaan ruang alaqah, hubungan di antara yang masih hidup dengan yang telah pun meninggal dunia. Maka sekiranya yang masih hidup mendoakan kepada orang yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahmatnya, ianya itu mempunyai weightage, dia ada pemberatannya, insya-Allah, sampai bukan saja kepada anak sendiri ataupun pada ibu ayah, tetapi juga kepada sesiapa sahaja yang lain. Maka yang dah meninggal itu, subhanallah, ianya telah pun berada di rihab Allah. Yang mana yang masih hidup kita usahakan untuk kita hadiahkan, bukan saja doa, kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan sebagainya. Ibu dan ayah mana yang tidak sayangkan anak? Sama ada anak ni itu ada depan matanya ataupun anaknya itu telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan dan hubungan itu macam yang Puan tadi buat dan Puan tadi sebut adalah dengan memperbanyakkan doa. Sampai ataupun tidak, yang penting ianya usaha kita, dan usaha itu adalah suatu yang dibenarkan, ianya tidak salah, tidak menyalahi kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bila berdoa, kita kena yakin yang Allah akan makbulkan. Itu cara adab kita berdoa. Bukan kita berdoa, ini aku doa ni Allah tak terima ni, tapi tak apalah, aku doa jugalah. Yang imam baca tadi tu, aku aminkan tu, Allah, aku rasa Allah tak bagi ke aku ni. Kita tak boleh ada sifat macam tu. Kita kena ada rasa yakin, biarpun kita ini merupakan orang yang kalau ikut darjatnya tu, ya Allah, rendahnya banding orang lain. Bila kita minta benda yang baik, mohon untuk diri kita ataupun kepada orang-orang yang kita sayang, masih hidup atau meninggal dunia, kita kena ada keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa kita, insya-Allah. Okey, baik, Ustaz. Kita ada sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalannya, kebiasaan kita ingin anak kita sentiasa ingat dan mendoakan kita. Namun dalam masa yang sama, kita kurang mendoakan arwah ayah dan ibu kita. Jarang sekali bawa anak-anak ziarah pusara mereka. Jangan harap mereka akan ingat pada kita. Soalannya, Ustaz, adakah setiap kebaikan yang kita lakukan pahalanya sampai kepada arwah ibu dan ayah kita walaupun tanpa niat? Bagaimana pula dengan dosa, Ustaz? Baik. Terima kasih Da'i. Subhanallah, soalan yang baik. Terima kasih pada pertanyaan. Pertama, saya ambil yang dosa dulu. Dosa ini bila kita lakukan, tidak ada orang lain yang menanggung dosa kita. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tak ada seorang lain yang akan menanggung kesusahan kita, dosa kita itu dengan apa yang kita lakukan. Ada orang menyatakan bahawa kalau anak-anak buat benda yang begini, mak ayahnya akan tersiksa, mak ayahnya akan dapat dosa. Kalau isteri buat begini, suami akan tersiksa, suami akan dapat dosa dan sebagainya. Dosa suami itu kalau sekiranya dia tidak menegur dan usaha untuk menasihati. Tapi kalau isterinya buat juga benda yang tak baik, atau yang suami tadi buat sebaliknya pula pada isteri, maka orang yang melakukan kesalahan itu, dosanya itu dia tanggung sendiri, tidak ditanggung oleh orang lain. Balik kepada yang pertama tadi, menyatakan tentang sampai ataupun tidak. Subhanallah, macam saya katakan tadi, benda-benda baik yang kita buat ini, dia jarang sangat akan terjadi tanpa niat. Subhanallah, niat ini tidak hanya dengan kita sebut. Niat ini hanya sekadar lintasan fikiran kita ataupun yang ada dalam hati kita.
Ya, kita baca itu, teringat mak kita, teringat ayah kita, teringat pak cik ke, atuk nenek dan sebagainya, maka itu dah boleh jadi niat. Dengan apa yang kita buat, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, maka sampai ataupun tidak, pandangannya itu variasi, cumanya kita kena ada rasa husnuzon. Dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi. Allah kata, aku berdasarkan seperti mana yang disangka oleh hamba-Ku, oleh kita. Kita sangka Allah macam mana? Kalau kita menyangka yang Allah Subhanahu wa taala nampak, dengar, Allah makbulkan, maka begitulah Allah kepada kita. Tapi kalau kita rasa Allah tengok aku ni tak ada kot, maka begitulah sangkaan Allah berdasarkan kepada positivity yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Baik Ustaz, dan pastinya syafaat yang paling agung adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah saya tergolong di dalamnya? Dan Ustaz boleh cerita tak siapa yang terpilih untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana, nak tahu kupasan dengan lebih lanjut. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan klik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama kita pada hari ini dalam topik perbincangan syafaat anak soleh. Baik Ustaz, bila kita sebut anak soleh ni, kita terbayang kanak-kanak dan juga mungkin budak-budak kecil Ustaz. Tapi sebenarnya bagi mereka yang telah meningkat usia pun masih anak lagi. Benar. Dan masih mempunyai ibu dan ayah, sama ada masih ada ataupun dah meninggal dunia. Ustaz. Setuju. Baik, jadi sahabat kita ada satu soalan sangat menarik ni Ustaz. Nazita Mat Sulaiman, bagaimana cara kita yang sudah berusia yang baru nak mendalami ilmu agama untuk menjadi anak soleh yang dapat memberi syafaat kepada ibu bapa yang sudah tiada? Yang kedua, bolehkah anak soleh menjadi memberi syafaat kepada datuk, nenek, juga ibu bapa mertua Ustaz? Baik. Terima kasih Da'i, soalan yang baik, subhanallah. Yang pertama, benar, tanpa mengira usia kita, kita tetap adalah merupakan anak walaupun kita ibu dan ayah kepada anak-anak kita. Mendalami ilmu agama, menuntut ilmu itu juga adalah merupakan satu daripada karakteristik anak yang soleh. Lantas bila ada usaha untuk hadir kuliah, bila ada usaha untuk memberikan dan meluangkan masa untuk mendapatkan ilmu Allah, sebenarnya puan dan juga yang lain-lain sedang menuju ataupun sedang mempersiapkan diri ke arah menyempurnakan sifat soleh dan solehah sebagai anak yang ada dalam diri kita itu sendiri. Yang kedua, untuk sentiasa menyantuni ibu dan ayah berdasarkan kepada kemampuan kita di mana saja kita berada. Sama ada kalau kita mampu untuk menyantuni ibu dan ayah ini secara bersemuka ataupun fizikal. Ada orang yang dia dengan ibu ayahnya itu tempat kerjanya jauh, mak ayahnya di sini, maka kaitan antara dia dengan mak dan ayahnya itu kadang-kadang hanya dengan komunikasi biasa, dengan telefon, dengan pelbagai bentuk saluran media yang ada, ataupun dengan doa. Ingatan seorang anak tanpa kira usianya kepada ibu dan ayahnya itu juga adalah merupakan antara ciri anak yang soleh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu anak kepada putera kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu,
dia mengingati pesan dan cara apa yang ayahnya buat, hatta walaupun Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah pun meninggal dunia lama, telah wafat, dia masih buat apa yang Umar buat. Siapa yang Umar sayang, siapa yang Umar ayahnya dulu masih hidup, rapat dan sebagainya, dia akan jaga silaturahim, dia berbaik dan dia rapat dengan orang tadi. Ini adalah merupakan antara ciri anak-anak yang soleh. Lantaran itu, kita sebagai anak, kalau mak dan ayah kita telah meninggal dunia contohnya, kita balik ke kampung. Ada orang kadang-kadang, aku tak nak balik kampung dah. Dah tak ada orang dah kat kampung. Istilah tak ada orang itu, sebenarnya ada ramai lagi kenalan-kenalan arwah ayahnya, arwah ibunya, yang kalau dia sambung silaturahim, Nabi sebut dalam hadis, inna abarral birri. Ini adalah merupakan kebaikan, kebajikan yang tahapnya itu paling tinggi bagi seorang anak yang telah berusia, walaupun mak dan ayahnya telah pun tiada, sama ada tiada di tempat itu ataupun telah meninggal dunia, dia masih boleh jaga hubungan baik, bersilaturahim, buat baik dan menghormati orang-orang yang menjadi kawan-kawan kepada mak dan ayahnya dulu. Ianya juga adalah merupakan ciri anak yang soleh. Bahkan ini adalah merupakan amalan kesolehan yang paling tinggi darjatnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, jadi tadi kita ada tanya satu soalan Ustaz tentang syafaat teragung ni, pastinya syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit siapa yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Ustaz? Baik, terlupa saya. Sebelum tu saya ambil sikit tadi yang tanya, bolehkah untuk datuk, nenek, abah, ibu bapa mertua dan sebagainya? Dia termasuk dalam kategori syafaat, memberikan syafaat kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki di kalangan aqriba, di kalangan mereka yang merupakan kaum kerabat. Maka tak kiralah pangkat apa sekalipun, dengan izin Allah. Dia nak, contohnya saya nak ibu mertua saya, ayah mertua saya dan sebagainya, semua syafaat ini dikena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak izin, jangankan atuk, jangankan moyang, ayah dan ibu sendiri juga mungkin terhalang, kerana izin Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada syafi', orang yang nak memberikan pertolongan tadi. Jadi tentang syafaat kubra tadi, subhanallah, ada banyak kalau kita perhatikan, Nabi ini, setiap Nabi di hari akhirat memberikan syafaat bantuan kepada umatnya. Tetapi syafaatul uzma ataupun syafaat kubra yang paling besar diberikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak golongan yang Nabi berikan syafaat. Yang pertamanya, secara ringkas, syafaatu liman tusawi hasanatuhu wa sayyiatuhu. Di hari akhirat nanti, lepas timbang di mahsyar, hisab, ada mizan dan sebagainya, akan ada sekumpulan yang disebut sebagai amalan kebaikan itu dengan keburukannya sama level, sama berat. Jadi tak tahu nak masuk syurga ke masuk neraka. Ini yang disebutkan dalam Quran, nama surahnya surah Al-A'raf. Golongan Al-A'raf ini yang sama. Mereka menunggu beliau masuk syurga ke neraka. Nabi diberikan izin oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, bantuan pertolongan, orang ini akan nanti dimasukkan ke dalam syurga. Kedua, Nabi juga memberikan syafaat kepada umatnya dengan cara dah masuk dalam syurga, ditingkatkan darjat. Kelas ekonomi naik bisnes, bisnes naik first class platinum dan sebagainya. Naik lagi dia jadi pilot. Dia sendiri jadi pilot. Ketiga, Nabi juga memberikan syafaat kepada kaum ataupun mana-mana orang yang untuk masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Semua orang kalau ikut wajarnya mesti melalui proses hisab daripada mahsyar, bi'athah, tapi ada yang akan Nabi berikan syafaat, mereka ini masuk syurga tanpa hisab. Contohnya Asyara Mubasyirin bil Jannah, 10 yang diberikan berita gembira. Ada juga yang Nabi memberikan syafaat kepada di kalangan umatnya yang dah masuk dalam neraka, dicampakkan masuk ke dalam neraka, syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, syafaat kubra, agar umatnya itu dengan syarat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ahli neraka ini dikeluarkan dan dimasukkan dalam syurga. Nabi juga memberi syafaat kepada al-kabair, subhanallah, kepada orang-orang yang buat kerjanya itu buat dosa besar saja di dunia, tetapi ada ruang dengan izin Allah untuk Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya itu yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Ini bukanlah merupakan alibi ataupun satu cara untuk menyatakan tak apalah aku buatlah, nanti Nabi bagi syafaat hari akhirat. Jangan sesekali mengambil risiko ini, kerana kita tak tahu sama ada kita termasuk ataupun tidak. Baik Ustaz. Itu adalah merupakan antara syafaat-syafaat dan banyak lagi yang Nabi SAW berikan dengan izin Allah di hari akhirat. Baiklah Ustaz. Kita ada pemanggil tanya bersama dengan Nur Hayati Ismail Kayat. Silakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat juga tembus di talian. Jadi soalan Kak Ayat Ustaz, tadi Ustaz ada jelaskan tentang syafaat itu adalah hak Allah. Jadi Kak Ayat nak minta Ustaz huraikan sikit, bagaimana yang anak-anak kecil yang meninggal sewaktu kecil Ustaz, adakah mereka perlu merayu kepada Allah untuk diberi syafaat kepada ibu bapanya atau bagaimana Ustaz? Dan boleh tak Ustaz ceritakan sikit apakah yang mereka lakukan di samping Nabi Ibrahim Ustaz? Ya Allah Tuhan, sungguh Kak Ayat rindu pada arwah anak-anak Kak Ayat Nona Suha dan Nurliana Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih, doakan Kak Ayat mendapat syafaat itu Ustaz. Ya Allah Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang sedang diuji ni saya. Ya, saya dengar pun saya sebab kan. Yalah, siapa tak sayang anak kan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan bahawa ijma' ulama, para ulama bersepakat menyatakan bahawa kanak-kanak muslim yang mati, yang meninggal dunia sebelum aqil baligh confirm akan berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam masa yang sama anak-anak ini Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah ta'ala menyatakan gambaran mereka itu nanti di syurga ketika mana mereka menguruni Nabi Ibrahim AS, kanak-kanak ini mereka bebas bergerak dalam syurga. Ibarat budak-budak anak-anak kita di masjid ke, di pasar ke, dia peduli apa? Dia bergerak mana-mana, dia masuk rumah, dia pergi ambil beg orang, dia ambil makanan orang, terpulang dan tak ada orang boleh halang. Begitulah bebasnya, seronoknya ibu dan ayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian sebegini. Anak-anaknya itu kecil-kecil, Allah dah jemput, Allah lebih sayang. Yakinlah bahawa mereka dalam keseronokan, dan keseronokan mereka itu nanti akan berganda bila mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu dan ayahnya itu juga dapat dibawa masuk. Dan hadis yang ada saya sebutkan awal tadi, anak-anak tadi ini anak yang kecil tapi mereka diberikan oleh Allah kuasa untuk mengenal ibu dan ayahnya, maka dipegang dengan ibarat hadis Nabi sebut, dipegang lengan baju, hujung lengan dan ditarik. Orang dewasa bila anak-anak buat macam ni, semua orang faham yang anak tu nak sesuatu. Anak kita yang kecil bila ditarik kita, dia pegang tangan kita, anak saya pun sama, pegang tarik, bermakna dia nak sesuatu, dia nak kita dan sebagainya. Dia tak akan pergi pada yang lain, dia nak option yang tu sahaja. Kita faham, Allah Subhanahu wa taala lebih memahami, itulah permintaan anak tadi. Lalu insya-Allah jika ibu dan ayahnya merupakan hamba yang soleh dan soleha, melaksanakan perintah Allah, anak tadi akan membawanya dengan izin Allah ke dalam syurga Allah. Okey Ustaz, kita ada seminit je. Baik. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz ataupun sebagai rumusan topik kita pada hari ini. Baik, secara ringkas yang pertama, syafaat itu wujud dan kita kena yakin syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan izinkan. Kedua, ianya kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Dia adalah anugerah, dia bukan merupakan kewajipan. Tak semua orang akan dapat. Lantaran itu, pelan tindakan kita di dunia ini adalah untuk melaksanakan kebaikan dan beribadah kepada Allah, buat yang sehabis mungkin, dan kemudian jika ada bonus dari syafaat itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amal ibadah. Benar. Maknanya dengan amal ibadah kita dapat masukkan syurga, dibantu oleh syafaat. Allahumma amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, dan kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kebaikan, kesejahteraan, ketenangan, kejayaan buat kami di dunia dan di hari akhirat. Buat diri kami ya Allah dan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Buat kedua ibu bapa kami, adik-beradik kami, anak-anak kami, cucu cicit kami dan ahli keluarga kami seluruhnya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kejayaan pada hari akhirat. Kurniakanlah soleh dan solehah buat anak-anak dan zuriat kami ya Allah. Jadikanlah
mereka ini membahagiakan kami di dunia ini dan juga di akhirat. Jadikanlah diri kami ini tergolong di kalangan hamba-hamba-Mu ya Allah, yang dikurniakan dengan izin-Mu juga ya Allah syafaat-Mu itu di hari akhirat. Kurniakanlah kami ya Allah kemudahan apabila berhadapan dengan-Mu ya Allah, dan jadikanlah diri kami ini tergolong di kalangan orang-orang yang muttaqin, mukminin, dan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma amin. Tidak ada lagi yang kami minta ya Allah melainkan syurga-Mu di hari akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Elvino Johari di atas pencerahan tentang topik munakat syafaat anak soleh. Baik para penonton, esok temu janji kita dalam topik perbincangan berkaitan dengan lindungi rumah dari syaitan. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan dan dibantu oleh Da'i Anas. Esok kita jumpa lagi. Baik para penonton, saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah.